Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Nazir Masjid, barisan ahli jawatan kuasa, para hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dibangkitkan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tidur yang sementara, dan kita dapat memulakan pagi kita dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir ke rumahnya yang mulia ini, sama-sama melaksanakan solat fardu subuh berjamaah. Kerana solat ini tuan-tuan, ia merupakan imaduddin. Solat merupakan tiang bagi agama kita. Kata Nabi SAW, "Faman aqamaha", siapa yang jaga, siapa yang pelihara solat itu, faqad aqamad din, maka dia telah menjaga, dia telah mendirikan agamanya. Ya, maka kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pagi-pagi ni nak buktikan bahawa kita ni orang yang nak jaga agama dalam diri kita. Wa man tarakaha, siapa-siapa yang meninggalkannya, ya, dia tak jaga solat dia tak buat, tak laksanakan solatnya, faqad hadamad din, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Ya, dia orang yang tak kisah dengan agama. Dia orang yang tak kisah dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga tuan-tuan kita dapat terus menjaga dan memelihara agama kita dalam diri kita. Moga-moga kita terus dikurniakan oleh Allah hidayah dan petunjuknya, dan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah ta'ala, amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan meneruskan pengajian kita kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Kita masih lagi membahaskan kalimah basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Kita telah pun membincangkan sebelum ini bahawa Allah Subhanahu wa taala
saat menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan Al-Quran itu dengan kalimahnya, dengan namanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka saat kita orang-orang beriman nak membaca kalam Allah, nak membaca Al-Quran, hendaklah kita membaca dengan cara yang sama sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak mulakan baca Quran itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Allah dialah Tuhan yang menurunkan Al-Quran, dan dia turunkan Quran tu dengan memulakannya dengan menyebut nama dia. Maka kita nak baca Quran, kita kena baca sebagaimana Allah turunkan Al-Quran. Wallahu huwal ilahul al-ma'budu fi kauni. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ilah, Tuhan, al-ma'budu fi kauni, yang disembah oleh makhluk-makhluknya yang ada di alam ini. Ya tuan-tuan, seluruh ciptaan-ciptaan makhluk-makhluk dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seluruh makhluk-makhluk, ciptaan-ciptaan, matahari, bulan, bintang, planet-planet, ya, seluruh makhluk yang ada di atas bumi ini yang kita boleh nampak dengan mata kita, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, gunung ganang, semuanya tuan-tuan tunduk dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketundukan makhluk-makhluk ini tuan-tuan, ya, mereka lakukan dalam keadaan al-maqhur, dalam keadaan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita nampak, ya, sekejap lagi, tak lama lagi matahari terbit. Tiap-tiap hari matahari akan terbit. Sebenarnya tuan-tuan, terbitnya matahari itu adalah, ya, dipaksa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu kita tak pernah kita tak pernah nampak matahari ni tiba-tiba satu hari tuan-tuan dia tak nak keluar. Kita, ya Allah, hari ni aku nak MC lah, aku tak nak keluar. Pernah tak tuan-tuan? Tak ada. Matahari dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah dah perintahkan, Allah dah arahkan matahari, kamu jam sekian-sekian setiap hari kamu kena terbit, ya, sampai satu masa jam sekian-sekian kamu kena terbenam. Matahari mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak pernah pun derhaka, dia tak pernah pun enggan, tak nak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makhluk-makhluk yang lain tuan-tuan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali manusia. Ya, manusia ni tuan-tuan Allah cipta, ya, untuk taat kepada Allah. Cuma bezanya kita tuan-tuan, Allah cipta kita dalam keadaan tidak dipaksa. Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada manusia, perintahkan kepada manusia untuk taat pada Allah, tapi Allah beri dalam keadaan, ya, haqqul ikhtiar. Manusia ni dia Allah bagi pilihan, tak sebagaimana makhluk yang lain. Manusia Allah bagi pilihan, dan Allah mengurniakan kepada manusia segala keperluan panca indera untuk berfikir, untuk menilai, ya, manakah perkara yang baik, manakah perkara yang buruk, manakah perkara yang benar.
manakah perkara yang salah, mana perkara yang hak, yang batil. Lalu manusia boleh memilih sama ada dia tetap nak taat kepada Allah ataupun dia tetap nak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu makhluk-makhluk lain apabila berlakunya kiamat, tuan-tuan, maka selesailah tugas mereka di atas dunia ini dan mereka takkan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Ya, matahari nanti bila kiamat, tuan-tuan, akan hancur, bulan, bintang, planet-planet akan hancur, bumi akan hancur. Allah tak bangkitkan dah. Allah tak akan tanya, bumi dulu apa kamu buat kat dunia? Matahari apa yang kamu telah lakukan di atas dunia? Tuan-tuan, Allah tak tanya dah. Ya. Tetapi kita makhluk yang bernama manusia, Allah akan hidupkan balik. Allah akan tanya apa yang telah dilakukan saat diberikan hidup di atas dunia. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Ya, sebab itu Syekh Ratib An-Nablusi, seorang ulama daripada Syria, dia pernah menyatakan, tuan-tuan, ya, dia mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan air. Ya, Allah ciptakan air dalam banyak bentuk, tuan-tuan. Allah ciptakan air dalam, ada yang namanya laut. Allah ciptakan air, ada yang namanya sungai. Allah ciptakan air, ada yang namanya hujan. Ya, ini pun masih duk turun lagi. Ya, minggu ni hujan manjang. Ada yang namanya air dalam bentuk mata air, macam-macam Allah jadikan. Ya, kolam, tasik dan seumpamanya. Lalu kata Syekh Ratib An-Nablusi, Allah ciptakan air, ya, untuk tujuannya untuk apa? Untuk kegunaan menumbuhkan tanam-tanaman, pokok-pokok, rumput, rampai dan seumpamanya. Ya, dan air, tuan-tuan, tak pernah derhaka dengan tujuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, dia Allah kata hujan turun, turun. Sungai mengalir, mengalirlah dia. Surut, surutlah dia. Ya, untuk menumbuhkan tanam-tanaman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Syekh Ratib An-Nablusi mengatakan lagi, lalu Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan. Bila turun air, macam-macam tumbuhan, ya, tumbuh. Ada yang namanya pokok, ada yang namanya bunga, ada yang namanya rumput, ada yang namanya pucuk-pucuk, ada macam-macam, tuan-tuan. Dan Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan untuk kegunaan siapa, tuan-tuan? Ya, tumbuh-tumbuhan adalah untuk kegunaan binatang-binatang. Ya, binatang ni ada yang makan rumput, ada yang makan daun-daun, ada yang makan, ya, pokok-pokok, kayu-kayu, ada yang makan buah-buahan dan seumpamanya. Lalu kata Syekh Ratib An-Nablusi lagi, dan sesungguhnya Allah menciptakan, ya, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan untuk kegunaan manusia. Ya, binatang ni, tuan-tuan, last sekali ending dia untuk berkhidmat, untuk kegunaan manusia. Ada yang dijadikan makanan, ada yang dijadikan pakaian. Orang ambil kulit buaya, ya, untuk buat pakaian kulit. Ya, ambil kulit apa lagi? Ya, lembu, kulit unta, kulit biri-biri buat pakaian. Ada yang dijadikan peliharaan, bela kucing, bela anjing, bela apa lagi, macam-macam. Ada yang dijadikan tunggangan, ya, ada yang dijadikan perniagaan, jual binatang, ada dijadikan buruan dan seumpamanya. Lalu
kata Syekh Ratib An-Nablusi. Dan Allah menjadikan manusia untuk siapa, tuan-tuan? Allah menjadikan manusia untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh Ratib An-Nablusi, sesungguhnya manusia saat dia tidak menjadikan dirinya untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu mereka telah mensia-siakan kejadiannya dan memperbodohkan dirinya sendiri. Makhluk lain Allah jadikan untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah, mereka taat, mereka tak derhaka kepada Allah. Air Allah jadikan untuk tumbuh-tumbuhan, dia tak pernah lawan perintah Allah. Tumbuh-tumbuhan Allah jadikan untuk binatang, tuan-tuan, dimakan oleh binatang, ya, dijadikan tempat tinggal, mereka tak pernah derhaka kepada perintah Allah. Binatang-binatang dijadikan untuk manusia, ada yang dimakan, disembelih, dijadikan pakaian, diambil kulitnya dan seumpamanya, mereka tak pernah derhaka kerana mereka tahu itulah tujuan Allah ciptakan mereka. Tetapi manusia saat dia tak jadikan dirinya untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah, maka tuan-tuan, saat itu mereka telah memperbodohkan dan mensia-siakan kejadian mereka sendiri. Dan Allah menjadikan manusia cara untuk mentaati Allah adalah dengan jalan al-Islam. Allah turunkan kepada manusia satu manhaj, satu sistem, satu syariat yang mengajar manusia tata cara bagaimana untuk menyembah, mengabdikan dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa qad safiha nafsah." Siapa-siapa, wa may yarghab, siapa-siapa yang enggan, siapa-siapa yang tak nak, siapa-siapa yang tolak, an millati Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Apa dia agama Nabi Ibrahim, tuan-tuan? Agama Nabi Ibrahim ni sama macam agama nabi-nabi yang lain, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-Islam. Semua nabi-nabi Allah sampaikan kepada mereka risalah, wahyu, agar nabi-nabi ini sampaikan kepada manusia, iaitu mengajak manusia menyebut kalimah la ilaha illallah. Ya, Islam itu je, tuan-tuan, nak ajak manusia, ya, agar mengucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nak ajak manusia taat dan mengabdikan diri kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, siapa tak nak, wa may yarghab, siapa tak nak, siapa tolak, siapa enggan, an millati Ibrahim, terhadap agama Nabi Ibrahim, iaitu agama Islam, faqad safiha nafsah, sesungguhnya orang itu telah memperbodohkan dirinya sendiri. Allah dah turunkan dah Islam, tiba-tiba dia tak nak, tiba-tiba dia mengambil agama selain daripada Islam. Dia ambil agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu, ataupun tak nak agama. Tak nak agama ni samalah, tuan-tuan, macam ambil agama lain. Sebab agama ni makna dia apa? Peraturan hidup. Ya, agama ni sebenarnya, tuan-tuan, adalah peraturan hidup, cara, tata cara bagaimana kita nak hidup di atas dunia. Jadi orang yang tak nak agama, dia kata saya ni ateis, saya tak ada agama. Walaupun dia mengaku dia ni ateis, maknanya, tuan-tuan, itulah agama dia. Agama dia apa? Tak ada peraturan, suka hati dia nak hidup macam mana, ya, itulah peraturan dia. Dia tak nak semayang, dia tak nak, ya, terikat dengan hukum, dia nak minum arak, dia kata itu aku punya pasal, ini hak dan kebebasan. Dia guna nama hak asasi,
hak kebebasan. Itulah agama dia. Agama dia apa? Tak ada apa-apa peraturan, suka hati. Itulah suka hati, itu maknanya itulah cara hidup dia. Walaupun dia kata aku tak percaya dengan agama, aku tak ada agama, aku ni etis, ya, tapi sebenarnya itulah agama ataupun cara hidup dia. Dia nak buat suka hati dia, ya, tak ada siapa boleh halang dia. Maka tuan-tuan, ya, seluruh makhluk-makhluk yang lain taat kepada Allah, tak pernah derhaka kepada Allah, ya, tetapi manusia ni yang Allah beri akal, yang Allah berikan kebijaksanaan, ya, boleh mengaji, boleh belajar, ada di antara manusia yang tak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah kata, siapa yang tak nak agama, tak nak ikut peraturan yang Allah dah turunkan, iaitu Islam, faqad safiha nafsah. Mereka ini orang yang telah mensia-siakan kehidupan, ya, tujuan hidup mereka, dan memperbodohkan diri mereka sendiri. Jadi kata Imam Asy-Sya'rawi, wallahu wal ilah al ma'budu fi kauni. Allah adalah Tuhan yang disembah, yang abdikan oleh makhluk-makhluknya di alam ini. Wa ma'na ma'budun annahu yuta'a fi ma ya'muru bih. Makna ma'bud itu, kata Imam Asy-Sya'rawi, adalah dia ditaati pada perkara yang dia perintah. Bukti Allah ni adalah Tuhan yang ma'bud, yang disembah. Apa dia? Ya, semua ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Matahari dia terbit ni tuan-tuan bukan semula jadi, tak. Tapi matahari dia terbit kerana dia taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia terbenam sebab dia taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Bulan dia muncul pada waktu malam, bukan sebab itu alam semula jadi, ya, bukan sebab putaran, ya, secara semula jadi, tak. Tapi dia tahu ini memang kerja dia yang Allah dah tetapkan. Malam aku kena muncul. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, lautan, daratan, bumi, ya, kecuali makhluk yang bernama manusia. Tuan-tuan, Allah tak paksa. Sebab itulah manusia ini adalah makhluk yang paling istimewa, special, tuan-tuan. Allah menciptakan manusia bukan untuk tujuan kehidupan dunia semata-mata. Berbeza dengan makhluk yang lain. Haiwan, tuan-tuan, habis hayat dia dekat dunia ni, habislah. Tumbuh-tumbuhan hidup 1000 tahun, lepas tu reput, ya, ataupun orang tebang pokok, ya, beratus-ratus tahun pokok tu hidup. Yang tanam pokok tu pun hidup tak sama macam, ya, pokok tu. Tuannya mati dulu, pokok tu ada lagi, tuan-tuan, ratus tahun, tapi bila mati kena tebang ataupun sebagainya, habislah pokok tu. Tetapi manusia Allah ciptakan bukan untuk kehidupan dunia. Allah menjadikan kehidupan manusia kita ni sebenarnya, tuan-tuan, tujuan kita adalah untuk kehidupan di akhirat. Lalu oleh kerana Allah jadikan manusia kehidupan di akhirat, kehidupan manusia ni Allah ciptakan dengan tujuan untuk menguji manusia. Kita hidup kat dunia ni, tuan-tuan, adalah ujian. Allah nak uji sama ada siapa yang boleh melakukan kebaikan ataupun siapa yang melakukan kejahatan. Dan segala perbuatan manusia ni akan ditanya oleh Allah, disoal oleh Allah nanti di alam akhirat. Itu tujuan kita tu, ya? Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ma'budun, kata Imam Asy-Sya'rawi, disembah. Makna disembah, ditaati pada apa yang dia perintahkan. Wala nuqaddimu ala ma naha anhu, dan tidak dilanggar apa-apa yang dilarang. Faka'annaka tastaqbilul Qur'anul Karim bi'ata'illahi fil ibadah.
seolah-olah kamu menerima Al-Quranul Karim sebagai pemberian Allah dalam kamu nak beribadah. Ya, kita baca Quran ni tuan-tuan, Quran ni merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita baca Al-Quran, dia menjadi ibadah. Wa bi ta'atihi fi af'al wa la taf'al. Ya, dan bila baca Quran ni tuan-tuan, kita nak taat kepada Allah. Sebab dalam Quran tu ada dua benda. Ya, Quran yang kita baca, konten dia dua benda je tuan-tuan. Af'al wala taf'al. Benda yang Allah kata kamu manusia kena buat. Ya, yang pertama. Dan benda yang Allah kata kamu manusia tak boleh buat. Ya, Quran dua benda tu je tuan-tuan. Benda yang kita kena buat, yang kita boleh buat, dan benda yang kita tak boleh buat. Wa hadha huwa al-maqsud an tabda qira'atal Quran bismillahilladzi amanta bihi rabban wa ilahan. Dan inilah kata Imam Asy-Sya'rawi yang dimaksudkan bila kamu membaca Al-Quran dengan memulakan, ya, menyebut bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang kamu beriman dengannya, yang aku beriman dengannya sebagai Rabban wa ilahan, sebagai Rabb, pencipta, wa ilahan, Tuhan yang kita sembah. Ya, maknanya baca bismillah bila baca Quran ni tuan-tuan, ya, kita baca dengan memahami dan menghayati, ya, bahawa aku nak baca Quran ini, aku nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dalam Quran ni ada perkara yang dia suruh aku buat dan ada perkara yang dia larang untuk aku lakukan. Wallazi ahadtahu ala an tuti'ahu fima amara wa fima naha. Dan Tuhan yang kamu berjanji untuk mentaatinya pada perkara yang dia suruh dan pada perkara yang dia larang. Wallazi bimujibu ibadatuka lillahi subhanahu wa ta'ala taqra kitabahu lita'mal bima fihi. Dan, ya, Tuhan yang menyebabkan ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah kamu nak membaca kitab ini, ya, untuk kamu laksanakan. Kita baca Quran ni sebab apa? Kata Imam Asy-Sya'rawi, kita baca Quran ni sebab kita beriman kepada Allah dan kita nak beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam kitab Al-Quran. Itu tujuan kita nak baca Al-Quran. Ya, baca Quran bukan hanya sekadar nak dapat pahala. Baca Al-Quran bukan hanya sekadar nak ikut sunnah. Tapi baca Quran tuan-tuan, sebab kita beriman kepada Allah, ini kitab yang Allah turunkan, dan kita nak laksanakan apa yang Allah sampaikan di dalam kitab Al-Quran. Walladzi khalaqa wa awjada wa yahya wa yumit wa lahul amru fid dunya wal akhirah. Dan sebab kita yakin, ya, bahawa Allah dialah yang menciptakan, dialah yang mengadakan, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dan dialah yang memiliki segala urusan, yang menentukan setiap perkara sama ada di dunia dan juga di akhirat. Ya, ini keyakinan kita. Wallazi sanaqifu amamahu yaumal qiyamah liyuhasibaka ahsanta am asata. Ya, sebab apa kita baca Quran? Sebab kita yakin satu hari nanti kita akan berhadapan, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, dan kita akan dihitung perbuatan-perbuatan kita kat dunia ini. Ya, sama ada kita ni buat benda baik ataupun buat benda yang tak baik. Ya, sebab tu kita baca Quran, sebab kita yakin benda ni kita akan berhadapan
berdiri di hadapan Allah, Allah akan tanya satu persatu amalan-amalan yang telah kita lakukan masa kat dunia, sama ada kita dapat balasan baik ataupun balasan yang buruk. Fal bidayatu minallahi wan nihayatu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi semua benda ya bermula daripada Allah dan akan berakhir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ni Allah yang cipta. Nanti kita akan mati dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya urusan kita ni Allah ya yang akan tentukan. Ya, ini perjalanan hidup yang kita yakin telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tiap-tiap manusia. Baik. Ba'dun nasu yatasa'al kaifa abda'u bismillah wa qad asaitu wa qad khalaftu. Ada orang yang dia tertanya-tanya. Dia timbulkan persoalan. Sebab Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni baca bismillah setiap kali kita nak mulakan satu perbuatan, satu amalan, semua aktiviti kita. Ya, kita nak makan baca bismillah, pakai pakaian baca bismillah, naik kenderaan baca bismillah, nak masuk rumah baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, nak kerja baca bismillah, mesyuarat baca bismillah. Ya, setiap kali nak buat satu perkara Allah suruh kita baca bismillah. Jadi ada orang yang tanya, ya, dia tanya kaifa abda'u bismillah, macam mana aku ni nak kena mulakan setiap aktiviti aku dengan membaca bismillah, wa qad asaitu wa qad khalaftu, sedangkan aku ni banyak buat dosa. Ya, kita makan, bila nak makan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Start makan je tuan-tuan, sembang dengan kawan mengumpat dah. Kan? Macam mana tu? Habis makan, kita masuk kereta bismillah, padahal tadi baru je mengumpat. Masuk kereta tuan-tuan, terus pasang lagu. Ya. Lagu tahap apa ataupun balik office dengan kawan-kawan, sembang mengumpat lagi. Kan? Masuk office tuan-tuan pun sama. Ya, nak start kerja baca bismillah, lepas tu buat lagi benda maksiat, benda dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang tanya, boleh ke kita ni baca bismillah tapi dosa kita ni banyak? Naqulu, maka Imam Asy-Sya'rawi mengatakan, iyyaka an tastahi an taqra'al Qur'an wa anta tabda bismillahi idza kunta qad asaita. Ya, jadi kata Imam Asy-Sya'rawi, kamu sepatutnya merasa malu ya bila kamu nak membaca Al-Quran lalu kamu mulakan bacaan Al-Quran itu dengan membaca bismillah, ya, dalam keadaan kamu ni telah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, ya, Allah suruh kita ni sentiasa baca bismillah sebab apa? Biar kita ni rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila kita baca bismillah, ya Allah, aku tadi baru je buat dosa. Aku tadi baru je buat itu, buat ini. Ya Allah, ya, malunya aku dengan Engkau. Ya. Sebab apa kena rasa malu? Walizalika a'tana Allah Subhanahu wa ta'ala al-haythiyah allati nabda biha qira'atal Qur'an faja'alana nabda'uhu bismillahirrahmanirrahim. Ya, oleh kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita satu cara. Ya. Apa dia? An-nabda allati nabda'u biha qira'atal Qur'an, iaitu bila kita ni nak baca Quran, kita mulakan dengan menyebut bismillah. Tuan-tuan, sebenarnya Allah saja ya suruh kita baca Quran ataupun kita buat sesuatu perkara, Allah suruh kita sebut nama dia. Allah ada
matlamat. Allah ada tujuan suruh kita buat macam tu. Ya, sebab apa? Fallahu subhanahu wa ta'ala la yatakhalla 'anil 'asi. Sebab Allah kata, Imam Asy'arawi mengatakan Allah tidak mahu membiarkan seorang hamba berterusan melakukan dosa. Allah suruh kita baca bismillah ni sebab apa? Allah tak nak biarkan kita tenggelam, leka dan lalai dan berterusan dalam melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila kita buat dosa dah tadi, lepas tu nak buat sesuatu kita baca bismillah. Sebenarnya Allah suruh kita baca bismillah, Allah nak ingatkan kita. Ya, supaya kita ni rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, kata Imam Asy'arawi, Allah tak nak biarkan kita, bahkan bal yaftahu lahu babut taubah wa yahissuhu 'alaiha. Allah nak bagi tahu, tuan-tuan, ya, yang kita ni banyak dosa, banyak buat benda tak elok, banyak buat maksiat kepada Allah. Tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka pintu-pintu taubat dan nak galakkan kita agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita baca bismillah ni bukan saja-saja. Baca bismillah bukan sebab kita nak makan, bukan sebab makan tu, tuan-tuan, tapi Allah nak ingatkan bila makan kita sebut bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Nak suruh kita ingat Allah, ya, dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Pengasih sebab apa, tuan-tuan? Kita buat dosa, Allah ni dia bagi rahmat dia, tuan-tuan, masih lagi kita dapat makan. Ya, walaupun kita banyak buat dosa, Allah tiap-tiap hari bagi kita makan, tak pernah kita kelaparan. Allah tiap-tiap hari bagi rezeki, Allah tiap-tiap bulan bagi duit, ya, meniaga dapat duit. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia kesian kat manusia, tuan-tuan. Allah tetap bagi rezeki dan Allah tetap nak berikan keampunan kepada hamba-hambanya yang nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatlubu minhu ayyatuba wa ayyauda ila Allah, dan Allah nak supaya hamba ini dia bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru lahu dzambah, lalu Allah nak ampunkan dosa-dosa hamba tersebut. Batu suruh Allah suruh kita baca bismillah, nak suruh kita ingat dia dan segera minta ampun kepada dia. Li'anna Allah rahmanun wa rahim. Sebab Allah sebut dalam kalimah yang kita baca, kalimah bismillah itu sifat Rahmanun Rahimun. Allah nak bagi tahu sifat dia, ya, Maha Pemberi rahmat dan Maha Pengasih. Ya, Allah nak ampunkan dosa-dosa kita dan Allah tak pernah balas pun kesalahan-kesalahan maksiat yang kita lakukan. Fala taqul annani astahyi an abda bismillahi li annani asaitu. Lalu kata Imam Asy'arawi, jangan sekali-kali kamu mengatakan aku malu nak mulakan dengan menyebut bismillah sebab aku ni dah banyak buat dosa kepada Allah. Jangan. Ya, sebab takut-takut bila kita tak baca bismillah, akhirnya makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, makin lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu Subhanahu wa taala yatrub min kulli 'asin ay ya'uda ila haziratil iman wa huwa rahmanun rahim. Allah nak minta, Allah ya minta kepada setiap orang yang dah melakukan dosa, yang melakukan maksiat, agar kembali kepada Allah, ya, kembali kepada beriman, keimanan kepada Allah. Kerana apa? Allah nak bagi tahu dia adalah Tuhan yang Rahmanun Rahimun. Ya, dia belas kasihan kat kita. Sayangnya dia pada kita, tuan-tuan. Tak macam kita manusia. Kita ni kalau orang buat salah sekali je, tuan-tuan, ya, bertahun-tahun kita tak lupa.
Ya, siap kau. Aku ingat dulu kau buat aku. Siaplah kau lepas ni. Kan? Tu manusia. Tapi Allah tuan-tuan, berapa kali dah kita buat dosa? Ya. Allah Subhanahu wa taala sentiasa beri peluang kepada kita agar kita kembali, kita bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa rahmatullahi tasi'a kulla dunubi khalqi. Rahmat Allah mengatasi, lebih luas berbanding dosa-dosa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Wa huwa subhanahu wa ta'ala alladhi yaghfirud dunuba jami'an, dan dialah Tuhan yang akan mengampunkan semua dosa-dosa hamba-hambanya. Ya, jadi sebab tu Allah suruh kita baca bismillah. Pertama, supaya kita ingat kepada Allah. Yang kedua, kita merasai betapa banyaknya dosa kita. Ya, tapi ya, dan yang ketiga tuan-tuan, Allah nak bagi tahu dia sentiasa beri peluang kepada kita, buka pintu-pintu taubat untuk kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebutlah tuan-tuan, bila kita nak buat sesuatu, kita baca bismillah dan kita menghayati akan maksud bismillahirrahmanirrahim itu. Ya, supaya kita sentiasa mengingati Allah dan segera nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.